Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah hampir datang kepada manusia hari perhitungan amalnya. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya. Suratul Anbiya para nabi, surah yang ke-21, pada ayat yang pertama daripada 112 ayat pada juzuk yang ke-17. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu, dan semoga pengajian-pengajian seperti ini dapat berterusan dan diharap memberi kepada ramai manfaat yang berkesan dan ditempatkan Allah ke atas kita semua pada malam ni di tempat yang mulia. Maka kita harapkan bukan hanya di dunia Allah tempatkan kita di tempat yang mulia, maka kita harap sampai hari ke akhirat nantilah Allah tempatkan kita di tempat yang mulia, yakni syurga Allah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, Datuk Siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti di dan ada pun menakutkan. Situ. Betul. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab,
dan ada pun menakutkan, maka firman-Nya bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia, seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalas ia akan dia, jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka. Baik. Jadi ini kita sambung berkenaan dengan ayat Al-Quran yang Tuan Syekh pengarang kitab kita ni dia syarah ayat Al-Quran daripada mana dia? Sebelum ni, dalam surah An-Nur ayat 30. Kalau kita tengok sebelum dia tu ada ayat Quran, kita baca sekejap ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bersabda olehmu hai Rasulullah, bagi sekalian yang beriman, pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya, nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu, nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Dan yang demikian memelihara itu lebih baik bagi mereka itu, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka akan dia semacam dengan zahirnya, maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Baik. Jadi daripada ayat ni, Tuan guru kita atau pengarang kitab kita ni, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia menyenaraikan daripada ayat ni ada 3 pesanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kepada kita. Pesanan yang pertama kita dah hurai sebelum ni, iaitu Allah nak mengajar kelakuan adab yang baik. Itu ayat tu dia bermula dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Sampai situ. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, kul lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi tahu ke orang-orang beriman, maksudnya kalau benar-benar kamu orang-orang beriman, yaghuddu maknanya sekat atau tunduklah pandangan kamu, min absarihim, daripada pandangan kamu itu, wa yahfadhu, dan jagalah atau peliharalah furujahum, akan faraj kamu. Jadi ini adab yang baik. Memanglah yang buat yang mendedah aurat depa perempuan tu, kan? Kita boleh jawab, kita kata bukan salah saya Ustaz, dia yang pakai bikini saja. Orang kata rezeki tak tengok, kata. Betul dah tu, dan memang dia yang salah, tapi adab yang baik. Tu dia kata Allah mengajar adab yang baik. Maka adab yang baik, tundukkan pandangan. Tahu dah orang tu buat salah, jangan pula kita pun buat salah. Macam tu. Betul dah dia buat salah, lepas tu kita tengok agak salah juga. Jadi dia dah buat macam tu, kita tunduk jangan pula dah dia bagi lesen. Memang dia bagi lesen, kan? Takut lagi dengan malaikat agak bagi lesen masuk neraka. Jadi makna kata ni, ayat ni Allah nak ajar kelakuan yang baik.
Yakni makna kata biarlah orang, makna nak ceritanya orang lain buat salah, jangan sama gak kita pun buat salah. Jangan guna modal orang lain yang salah dah tu kena pula kita. Tak, kita pun ada pilihan. Memang betul dia yang dedah, tapi kita pun ada pilihan sama ada nak tengok atau tak tengok. Maka pilihan pun ada tangan kita. Lainlah tak ada pilihan. Jadi ada pilihan, kita ambil jalan tak tengok. Walaupun nak ceritanya peluang ada di depan mata. Tu maksud dia. Dia kadang-kadang maksiat ni ada yang kita kena cari baru dapat buat maksiat. Ada kadang-kadang kita tak cari, dia datang sendiri. Macam ni. Benda yang datang depan mata kita. Dia nak pergi beli sabun kat Pekan. Pergi Speedmart, Amoy Speedmart, dedah habis dada-dada. Jadi memang dia salah, tapi kita pun ada pilihan untuk nak tengok dia ke nak tengok sabun. Sebab ini suruh beli sabun, kan suruh beli dia. Lagi tengok dia apa? Nak tengok sabun lah. Jadi memanglah di akhir zaman terdedah. Terdedah. Sebab itulah benda ni payah. Nak cari di akhir zaman ni orang yang betul-betul warak, orang yang betul-betul memang orang cakap apa, tahap kewalian lah. Wali payah zaman lah. Nak wali macam mana? Maksiat berlambak depan mata kita, depan belakang, kanan kiri, atas bawah. Buka telefon maksiat dah, buka TV maksiat. Kita nak dengar kes COVID, tapi yang baca berita pun tak akan tuduh. Tak berdosa tengok tu, dosa juga, Jadi memang terdedah di zaman ni, akhir zaman ni. Tapi paling tidak kita cuba memeliharanya. Maka dengan yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan kamu. Wa yahfazu furujahum, dan jagalah faraj kamu, jaga kemaluan kamu. Jaga, jangan buat benda yang bukan-bukan. Daripada melakukan sesuatu yang haram dari sudut kemaluan tu. Jaga hawa nafsu. Itu yang pertama. Kemudian pada ayat ni juga Allah nak memberitahu sesuatu. Allah menyampaikan sesuatu, berita yang menggembirakan pada ayat yang sama. Iaitulah pada ayatnya selepas itu Allah kata zalika azka lahum. Zalika azka lahum maknanya perbuatan yang kamu buat dua tadi, yakni yaghuddu min absarihim, tunduk pandangan, dan wayahfazu furujahum, dan kamu jaga faraj kamu, itu azka lahum, akan menyucikan kamu. Maksud suci sini menyucikan hati kamu. Dengan sebab kita jaga pandangan tak melihat benda maksiat, maka hati kita dengan sendirinya tercuci. Tercuci daripada dosa. Dengan kita menjaga faraj kita, maka dengan sendirinya hati itu akan tercuci. Bila hati sudah tercuci, maka barulah hati ini gemar untuk melakukan amal kebaikan. Itu. Kalau kita rasa kita berat untuk buat amal kebaikan, punca dia hati kita kotor. Tu saja. Kalau kita jadi malas nak puasa sunat, malah ni kan bulan Rejab, kita malas nak puasa sunat, sedangkan ada peluang untuk puasa dan kita mampu untuk puasa sebab kita badan sihat apa semua, tak ada masalah apa pun, tapi kita tak boleh. Berat, jadi berat. Nak bangkit tahajud payah, berat. Set jam 4 kali set, 4 snooze. tutup balik. Dah bangun lah, tutup balik. Kata sat giah 7:30 pagi sat gi. Tambah dengan subuh-subuh pun terlajak sekali. Makna berat. Kalau jadi macam tu, tak payah tengok orang lain, kita sendirilah. Makna bila kita nampak diri kita macam tu, kita fahamlah bahawa hati kita something wrong. Hati kita ada kekotoran. Tapi jangan takut, jangan sedih. Cuci. Macam kita tengok, kalau kereta kita kotor, hantar car wash. Duk nangis tepi kereta apa? Kereta aku kotor. Tak payah nangis, pergi basuh lah. Gitu. Hati kotor, tak payah pening, pergi basuh. Nak basuh macam mana hati?
banyakkan zikrullah, istighfar. Istighfar, duk saja astaghfirullahalazim. Nah, menung Allah, apalah payah aku ni ya Allah nak buat amal kebaikan, kan? Apalah yang beratkan aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, mudahkanlah aku nak buat amal kebajikan. Doa, minta pada Allah. Hanya Allah saja yang boleh tolong, orang lain tak boleh tolong. Kita pergi jumpa doktor, doktor tak boleh buat apa. Nak pergi klinik, doktor tanya sakit apa cik? Sakit hati, kata. Kenapa dengan sakit hati tak? Hati saya kotor je, boleh cuci tak? Kata. Kotor macam mana? Nak ada masuk racun ke apa? Tak, bukan. Tak, hati saya kotor ni sebab saya payah nak buat amal ibadat. Kata doktor, tak kata cik saya pun sama, gitu. Doktor pun lebih kurang. Nah, benda ni makna kata dia bukan penyakit zahir. Penyakit zahir macam COVID-19, boleh lagi kita ikhtiar buat kerana masuk vaksin ke apa ke, boleh lah nak cegah tu. Tapi main dengan penyakit batin, dia bukan dengan dicuci dengan ubat botol ke sebagainya, dia dicuci dengan ilmu batin juga. Apa ilmu batin? Ni ilmu-ilmu akhirat. Dengan salah satunya kita hadir kuliah pun dikira tazkiyatun nafs, mencuci hati. Kan? Bila kita hadir kuliah, dengar ustaz cakap gedebak-gedebuk. Kadang-kadang ustaz tu cakap bukan nak kena kat kita, dia cakap ikut kitab je, dia cakap ikut ilmu. Dia cakap lah tak pasal ayat Quran, hadis, tiba-tiba kadang-kadang terkena tepat kat kita. Itu kadang-kadang bukan sebab ustaz tu aim kita, kita salah faham. Ustaz ni kata kaku, dia kata siap dia. Nah, aku tak beli dah telur masin dia. Contohlah, kan? Bukan ustaz tu aim dia, kebetulan kena sebab bukan kebetulan sebenarnya. Itu Allah dah tetap dah. Memang Allah buat kita datang sebab Allah nak tegur kita. Supaya apa Allah tegur kita? Supaya kita kembali kepada jalan yang betul. Sebab tu juga kita yang minta. Kalau kita tak minta tak apa, ni kita minta. Kita minta dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah tunjuklah ni. Bila Allah tunjuk, marah kenapa? Tu bila dapat buat perkara ni, maka Allah bagi tahu berita gembira, dengan perbuatan kamu jaga pandangan, kamu jaga kemaluan kamu, zalika azka lahum. Perbuatan yang kamu buat itu akan menyucikan akan hati kamu. Bila hati kamu sudah suci, maka kamu akan bertambah amal kebaikan. Bila kita tengok diri kita dah mula berubah buat amal-amal kebaikan, ketahuilah alhamdulillah, maknanya hati kita dah mula disucikan. Kita dah berjaya membersihkan hati kita. Tapi selagi mana masih lagi berat, istiqamah, teruskan lagi, buat lagi, minta ampun lagi, minta pertolongan Allah lagi, mujahadah lagi, sungguh-sungguh lagi. Maknanya belum betul-betul bersih lagi. Jaga lagi pandangan, jangan tengok benda bukan-bukan. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga Allah nak pesan, yang kita nak hurai malam ni, baru nak masuk tajuk dia ni, isi dia. Jadi yang ketiga Allah nak pesan itu ialah perkara yang menakutkan, yakni memberi amaran. Dia memang gitu. Dalam mana-mana ayat Al-Quran, intipati yang ada dalam ayat tu, dia mesti ada khauf dan rojak. Khauf dan rojak. Khauf ni maknanya takut. Ayat-ayat yang menggemparkan, menakutkan kita, itu dipanggil khauf. Dan kadang-kadang ada juga ayat-ayat yang meletakkan harapan atau memujuk kita, itu dipanggil rojak. Rojak ni maknanya harapan. Jadi sama juga dalam ayat ni, pada peringkat yang pertama Allah ajar adab, peringkat yang kedua Allah letakkan rojak. Rojak ni maknanya berita baik. Allah kata dengan sebab kamu jaga pandangan, kamu jaga kemaluan, maka aku sucikan hati kamu. Itu berita baik. Tapi lepas berita baik, Allah bagi amaran supaya apa? Kebaikan yang kita buat tu dapat istiqamah. Kalau hanya cerita bab baik tapi tak ada ugutan, tak ada amaran, hari ni mungkin kita buat baik, esok tak buat dah. Hari ni jaga mata, esok langgar. Jadi kena ada juga amaran, tegasan, supaya benda tu, dia orang cakap apa, ada breaknya. Jangan tekan minyaknya tapi break tak ada. Nak tekan minyak, tekan, tapi break kena standby. Bila terlajak, masuk break.
Jadi break dia iaitu khauf, menakutkan. Menakutkan Allah sebut di hujung ayat tu. Allah kata innallaha khabirum bima yasnaun. Innallaha khabirum bima yasnaun, yang artinya sesungguhnya, macam dalam kitab ni disebut bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin. Batin maknanya barang dalam. Allah tahu apa yang terlintas di hatimu, apa yang terkandung dalam hatimu, barang yang mengerjakan kamu akan dia. Apa yang kita lintaskan dalam hati, Allah tahu. Seperti macam mana Allah tahu? Seperti mengetahui ia akan zahirnya. Macam mana Allah tahu perbuatan luar kita, begitu juga Allah tahu perbuatan dalam kita. Perbuatan luar ni jelas nampak, perbuatan dalam tak nampak. Tapi Allah jelas nampak perbuatan dalam. Macam mana Allah nampak perbuatan luar? Macam tu. Tu beza dengan makhluk. Kita boleh nilai orang dari segi zahir, batin kita tak tahu. Kan? Tengok luaran nampak baguslah warak. Kan? Datang surau, datang masjid, mayang, tapi dalam hati siapa tahu? Ada niat tak baik. Kan? Saya mengajar adalah banyak beberapa tempat. Jadi kadang-kadang macam-macam kerenah kita dapat perhatikan, dapat lihat. Kadang-kadang sesetengah masjid ada isu ahli jawatan kuasa. Sama-sama dia gaduh. Sama-sama dia iri hati. Tu kata, padahal ahli jawatan kuasa masjid tu bukan ahli jawatan kuasa disko. Nampak? Kalau ahli jawatan kuasa tempat maksiat gaduh sama, dia tak pelik. Nama pun tempat jahat. Jadi perangai seorang-seorang pun memang jahat. Tak, ni tempat mulia, tempat baik pun. Nampak? Itu nak ceritanya. Zahir nampak elok, batin Allah lebih tahu. Kadang ada iri hati, kawan ni dilantik jadi pengusi ke, jadi apa ke, apa patut dia pula, patut aku lama dah kot duduk sini. Kan? Aku antara orang otai lama dalam ni. Kenapa aku tak dipilih? Kadang-kadang dia jadi begitu. Jadi macam-macam lah. Sebab apa? Sebab hatinya kotor. Bapa hati kotor? Salah satu sebabnya, bukan mesti sebab ni je, tapi salah satu sebabnya tidak menjaga mata. Kerana mata sering melihat perkara yang diharamkan Allah, maka hasil penglihatan yang haram itulah menyebabkan hati jadi kotor. Bila hati jadi kotor, selalu sangat nampak salah orang, tak nampak salah diri sendiri. Tu. Jadi kalau kita ni, kalau perangai kita suka nampak salah orang, tahulah bahawa kita ada masalah hati. Betulkan balik. Tepis. Kan? Kalau syaitan duk hasut kita, kata tengok dia tu, kita tolak syaitan, pergi main jauh-jauh lah. Kan? Jangan tunjuk salah orang, tunjuk salah aku. Aku lagi banyak salah daripada dia. Memang dia salah, tapi aku lagi salah. Aku lagi teruk, tapi cuma orang lain tak tahu. Kalau orang lain tahu, naya aku. Sebab tu kita ada satu nikmat. Satu nikmat, nama nikmat tu nikmatus satar. Nikmat satar. Satar ni maksudnya dinding atau hijab. Nikmat dinding. Apa nikmat dinding? Nikmat Allah dindingkan penglihatan orang lain kepada kita dalam bab perkara yang aib, memalukan kita. Perkara yang menjengkelkan kita, perkara yang tak elok. Orang lain Allah tutup. Allah tutup, orang lain tak nampak. Kan? Tapi kalau Allah buka, Allah singkap satar ni, Allah habis. Sebab tu jangan sombong. Kita semua ni mesti ada hitam dia. Tak ada putih semua kita. Pasti ada hitam dia. Pasti ada benda tak elok atau ada salah. Cumanya kenapa tak nampak tak elok? Sebab Allah lindung. Jadi jangan sampai Allah buka. Kalau Allah buka, habis kita. Masalah besar. Lagi-lagi macam saya jadi ustaz. Allah buka, dia. Nampak orang tak pergi dah kuliah. Kan? Habis. Jatuh. Benda ni kita kena selalu minta tolongan Allah. Ya Allah, betul dah aku bukan baik sangat. Ya Allah, Engkau lebih tahu.
Tapi janganlah engkau buka ya Allah aib aku. Jagalah aib aku ya Allah. Maka nak bagi aib kita Allah jaga, kita jaga Allah. Jaga Allah. Maksud jaga Allah, jaga agama Allah. Jaga agama Allah, Allah jaga kita. Itu trademark Allah jaga kita. Maksud Allah jaga kita, Allah selamatkan kita daripada dapat aib. Dapat aib lagi sengsara daripada dapat Covid. Betul tak? Betul tak? Kalau kena Covid, silat-silat hari bulan nikmat bertambah. Nak bertambah, kawan sian, hantar beras. Nak orang buat kutip derma. Kutip derma kawan kita seorang kena positif, minta buat derma kilat, bantu kat dia, bagi dia. Kan? Kadang di sebalik nampak macam teruk. Tapi rupanya ada nikmat di sebalik ni. Orang pun bakat tolonglah apa semua. Nikmat jadi bertambah dah pula. Padahal kena Covid. Kan? Tapi kalau kena aib, memang tak pakai gelang pink. KKM tak panggil. Tak kena cocok pun vaksin pun. Tapi malu dia nak duduk tang mana? Duduk tang mana? Kalau terbuka aib ni, tu mana ini lebih bahaya daripada Covid. Jadi kalau Covid pandemik, aib lebih daripada pandemik ni. Nampak? Makna lagi bahaya. Jadi kena lockdown kita sendiri. Masuk lockdown mulut kita, jangan cakap banyak. Takut terlepas cakap benda tak elok. Lockdown mata kita, jangan tengok maksiat. Tundukkan pandangan. Lockdown kaki kita, jangan banyak jalan. Takut tersalah jalan ke tempat tak elok. Pergi asal urusan yang penting sahaja, urusan yang perlu sahaja. Kan? Dan lockdown diri kita, lockdown daripada maksiat. Maka barulah terselamatlah kita ni daripada perkara-perkara yang kita takutkan tu, iaitu aib kita. Sebab apa? Sebab Allah itu tahu perkara yang batin sama macam Allah tahu perkara yang zahir. Ada. Maka selagi membalas ia akan dia, maknanya jika ada ia yang baik, maka Allah, maksudnya Allah akan tetap membalas. Jika dalam hatinya ada kebaikan, niat yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala. Sebab tu ini menjadi dalil niat pun boleh pahala. Ada. Dan kesenangan dan syurga. Jadi kita buat perkara kebaikan dan mengharapkan kebaikan, kita niat kebaikan, kita akan mendapat pahala. Dan dengan sebab pahala itulah boleh mendapat syurga. Dan jika ada ia kejahatan, tapi kalau yang kita niatkan jahat, maka membalas ia dengan seksa. Boleh jadi tak kena dosa, sebab tu Syekh tak sebut dosa, tapi dia sebut seksa. Tapi Allah seksa. Seksa macam mana? Allah susahkan kita. Sebab apa? Niat jahat. Susah macam mana Ustaz? Elok je kaya raya, bertambah pula kereta baru. Bukan susah bahagian dunia, susah bahagian akhirat. Mana susah bahagian akhirat? Surau depan rumah tak boleh lagi. Susah tu. Tu kena seksa lah tu sebenarnya. Tapi dia tak nampak dia kena seksa. Padahal tu lah seksa. Susah nak pergi, berapa langkah hanya nak berjalan. Tak boleh pergi. Masjid tak boleh pergi, kuliah tak boleh datang. Kata kenapa tak pergi, malam tadi ada kuliah. Saya ada mesyuarat. Mesyuarat tak habis-habis. Meeting. Dan esok main golf. Main golf pula. Kan? Dan lusa nak jumpa klien. Klien pula. Dah lepas tu ni malaikat maut datang pula. Jumpa klien malaikat maut. Mau tahu? Kan? Surau tak pernah datang, majlis tak datang, tiba-tiba datang dalam keadaan baring, orang usung. Duduk datang mana? Depan sekali, depan tu imam tu. Patut baru datang, buat pergi duduk depan tu imam, duduk belakang. Dulu baru datang kan. Duduk depan tu imam. Kan? Lepas tu dulu biasa kita nampak signboard di masjid-masjid. Sekarang kurang lah, saya pun tak tahu.
Dulu di masjid-masjid dia letak, kadang-kadang dia buat banner besar-besar. Semahyanglah kamu sebelum kamu disemahyangkan. Mungkin ayat ni orang dah tak takut kot. Orang dah tak takut sebab macam dah biasa dah ayat ni kata. Lebih kena buat ayat pedih sikit. Buat ayat benda. Fikirlah ayat power-power sikit bagi dia tersentap di hati. Ada yang terbaru dia tulis itu jawatan kosong. Jawatan kosong, gaji mahligai syurga. Gaji. Kan? Jawatan hamba Allah yang dikasihi. Kekosongan makmum sembahyang. Jawatan kosong. Ni banyak jawatan kosong. Kan? Dia kadang-kadang masalah juga macam saya sebut tadilah, masalah di Masjid Surau, ahli jawatan kuasa, termasuk bahagian pengurusan ibadat. Tok imam kan ada banyak. Ada tok imam 1, tok imam 2, tok imam 3. Jadi bila tok imam 1 bertugas, tok imam 2 dan tok imam 3 pergi bercuti. Kalau memang dia ada hal, tak apalah, dah ada kat rumah tak datang. Bapa tak datang, dia kata bukan saya bertugas. Tok imam 2, tok imam 3. Lepas tu bila time tok imam 2 bertugas, tok imam 1 pula tidur kat rumah, tak pergi dia. Kita tanya, awak tak datang? Tok imam 2 yang bertugas. Lepas tu kita pun pakat nak pergi panggil makmum yang tak datang ni. Awak tak datang? Bukan saya bertugas makmum hari ni. Makmum tu tugas. Saya belum lagi. Dah makna nak ceritanya, nak ajak makmum macam mana kalau tu imam pun buat perangai. Ketua pun masalah, dah anak buah. Gitu. Ni masalah ni daripada atas sampai ke bawah. Ni nak kena betulkan balik. Nak. Lepas tu memang kita bukan perfect, kita pun bukannya betul semua. Jadi sebab tu kita kena hadir majlis ilmu supaya dengan tazkiyah daripada majlis ilmu tu dapat menyucikan hati kita. Dapat orang cakap apa, teguran. Kita pun Allah silap betul juga ni. Ni papa semayang balik. Kalau ada urusan penting tak apalah. Kan? Jadi dia anggap Masjid Surau ni sekadar untuk solat saja. Sedangkan lebih daripada tu peranan Masjid Surau ni, bukan hanya semata-mata untuk semayang. Dan pentingnya ilmu dengan amal menang ilmu lagi. Sebab tu boleh dilajakkan majlis ilmu walaupun sudah masuk waktu semayang, kerana dia lebih utama. Dan lagi kata Nabi, fa'lul alimi alal abid, lebih utamanya golongan alim daripada golongan abid. Abid ni maksudnya golongan yang kuat beribadat tetapi jahil, tapi tak ada ilmu. Berbanding dengan orang alim, kata Nabi, kafatli ala adnakum. Seumpamanya keutamaan aku berbanding orang yang paling kurang di antara kamu semua. Ada syarahan dia, maksud kamu semua tu seluruh manusia. Nabi dengan manusia yang paling rendah sekali dia punya kedudukan makam. Maknanya jauh ke dekat. Jauh, bukan sakat jauh, terlampau jauh. Nabi nak bandingkan antara orang berilmu dengan orang abid. Kerana orang berilmu, dia buat ibadat, dia pun buat ibadat juga, tapi dia buat ibadat dengan ilmunya. Dia faham kenapa dia buat macam ni. Dia tahu kenapa dia kena semayang, kenapa. Tapi kalau yang abid semata-mata, dia memang buat ibadat, tapi ibadatnya adat, ibadatnya jadi biasa saja. Kan? Dah aku orang Islam kena pergi semayang. Kalau tak pergi, kau kata kafir pula. Itu je dia faham. Nampak? Dah kenapa pergi semayang Jumaat ni? Kalau tak pergi 3 kali berturut-turut nanti jadi kafir. Aku baru 2 kali je. Tu aku datang minggu ni. Dia fahamnya tu. Faham yang tak ada makna. Akhirnya ibadat dia jadi kosong, habaan mansura. Sebab tu walaupun dia ibadat, walaupun dia semayang, tapi tak boleh mengubah hidup dia, tak boleh. Tetap perangai dia macam tu juga. Sedangkan inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah fasad dan mencegah munkar. Nak cegah macam mana solat dia kosong? Macam air, dikatakan air botol boleh menghilangkan haus.
Betul kenyataan tu. Tapi kalau botolnya kosong, macam mana nak hilang haus? Sedut pi, sedut. Sampai kecut habis botol ni. Macam ni nak hilang haus, sedut angin. Gitu tak? Sembahyang yang kosong, macam mana nak menghasilkan perubahan pada diri? Walaupun pada ayat tu betul, solat itu mencegah hasad dan mencegah mungkar. Tapi solat yang macam mana? Solat yang ada isinya. Betul, botol air boleh menghilangkan haus, tapi botol air macam mana? Botol air yang ada isi airnya baru boleh hilang haus. Ni kosong. Kan? Ni dah. Sikit lagi nah, boleh? Boleh lah. Drama boleh lama. Baik. Jadi yang kata Syekh, kalau perbuatan tu baik, maka Allah balaskan dengan kebaikan. Allah Maha Adil. Dalam ayat yang lain kita tambah sikit lah. Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ni kan kita semua baca dalam tahlil ke baga. Kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Maksudnya Allah takkan uji kita, Allah takkan beratkan kita, melainkan apa ujian tu sebenarnya kita boleh tampung, kita boleh hadap. Cuma macam mana nak tampung bergantung kepada basirah, pandangan mata hati kita dalam ujian yang Allah beri. Itu panggil basirah. Jadi basirah, pandangan mata hati tu dia mesti bersih. Barulah pandangannya pandangan yang betul, pandangan yang tepat. Tapi kalau pandangannya malak, maka dia yang disuluh tu tak tepat. Disuluh tu tak nampak, tak jelas. Lepas tu Allah sebut laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Nah, kalau dia buat baik, dia dapat baik, dia buat jahat, dia dapat jahat. Allah Maha Adil. Jadi maknanya bergantung. Contohlah, Allah turunkan hujan, baik tak untuk kita? Apa kebaikan bila Allah turunkan hujan pada kita? Apa kebaikan dia? Kita nampak kebaikan dia. Allah turun hujan. Apakah kebaikan daripada turun hujan tu? Tanaman subur. Tanaman subur, ada air boleh buat minum, kan? Binatang-binatang ternak boleh buat minum. Itu. Kalau Allah tak turunkan hujan, ada baik ke tak baik? Allah stop, tak turunkan hujan, baik juga. Apa baiknya? Dapat keluar pergi Tesco lah. Tak basah dah baju. Nampak? Tak, hujan tak ada, boleh pergi Padang, boleh pergi mana, jalan boleh. Hujan tak ada kan? Jadi maksudnya apa? Turunkan hujan pun keputusan Allah, tak turun hujan pun keputusan Allah. Maka orang yang basirahnya, pandangan mata hatinya bersih, maka dia nampak Allah buat macam ni pun elok, buat macam ni pun elok. Itu maksud dia. Maknanya dia reda segala bentuk keputusan Allah. Allah turun hujan pun terbaik, Allah tak turun hujan pun terbaik juga. Allah turun Covid pun dia nampak baik, Allah tak turun Covid pun dia nampak baik. Ada. Melainkan benda yang dilarang oleh Allah. Kan? Contoh zina. Jangan pula kita salah faham, kita kata zina pun baik, tak zina pun baik. Bodoh otak. Mana pula macam tu? Kan? Sebab apa? Sebab itu ada larangan Allah. Allah kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, kerana zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Maka dengan adanya zina, kita tak setuju zina. Tak ada zina, tapi dua-dua keputusan Allah juga. Berlaku zina pun dengan keputusan Allah, tak berlaku zina pun dengan keputusan Allah. Tapi sebabkan keputusan Allah berlaku zina tu, walaupun berlaku zina tu keputusan Allah, tapi Allah tak suka. Bila Allah tak suka, kita pun mesti tak suka. Walaupun ia memang datang daripada Allah, kerana ada larangan Allah. Dia macam tu ukuran dia. Tapi yang mana Allah tak sebut larangan atau sebagainya, mana yang A pun elok, B pun elok, kita kena pegang begitu.
Tapi bila basirah kita gelap, pandangan mata hati kita gelap, kita akan memandang sesuatu itu dengan pandangan hawa nafsu. Bila pandangan hawa nafsu, maka mulut kita akan bercakap, hujanlah pula, tak boleh aku nak keluar dah. Dia akan nampak hujan itu menyusahkan dia. Nampak? Atau bila tak hujan, dia bising pula, sampai naik kering, tak hujan-hujan ni, hei, apa nak jadi? Jadi serba tak kena. Sebab apa serba tak kena? Sebab dia tak nampak Allah, dia nampak diri dia, dia nampak makhluk. Jadi orang yang nampak Allah, dia boleh terima apa juga keadaan, melainkan apa yang Allah larang. Barulah dia akan tolak. Bukan tolak keputusan Allah, tolak kerana Allah juga tak suka. Dia tak suka kerana Allah pun tak suka. Itu dia kena faham itu. Macam babi lah. Kenapa tuan-tuan tak makan babi? Kenapa? Sebab apa? Tak sedap. Pernah rasa ke? Tak. Kita pun tak tahu dah. Betul ke tak sedap? Dia buat celup tepung, mana tahu? Dia bukan pasal sedap tak sedap. Dia bukan sebab nama dia babi ke, sekejap orang tukar nama babun ke boleh makan pula. Dah. Bukan sebab nama, bukan sebab hidung dia congek ke atas, kan? Bukan sebab tu. Sebab dia Allah. Sebab Allah larang, maka kita pun melarang diri kita daripada makan benda yang Allah larang. Andai kata Allah tak larang, pakat buat jamuan. Seorang setalam. Yang ni bahagian hidung, ni bahagian peha. Ikut suka. Sebab Allah larang je. Sebab tu itulah namanya syariat. Jadi bila masuk dalam syurga, syariat dah tak ada. Maksud syariat ni makna peraturan. Dah tak ada dah, ikut suka lah. Sebab tu kamu nak buat apa buat. Tu orang tanya ke tok guru, itu kalau nak makan babi dalam syurga boleh? Tok kata tak payah kata babi, bapak babi boleh. Nak makan sangat. Atau ada seorang lagi pula belajar kata, dan kalau saya tak ada gamak makan babi, cuma tengok kawan-kawan yang bukan Islam minum arak macam sedap je, mabuk-mabuk tu. Jadi kalau nak minum arak dalam syurga boleh tak? Tanya tok guru. Tu kata boleh. Tak payah kata minum secawan, selori boleh. Kan? Lepas tu seorang pula lagi bangkit, saya tak gamak lah nak makan babi tok guru. Tak gamak juga nak minum arak. Cuma saya nak tanyalah, saya ni masa hidup kat dunia dulu isap okok. Jadi dalam syurga boleh nak sambung. Nampak? Sebab dalam kotak ada belen 3-4 batang dia kata. Jadi mana tahu mati masa tu nak sambung lagi 3 batang tu dalam syurga. Mana dah tahu, dia tanya. Dia tanya tok guru. Tapi bab ni tok guru lambat jawab. Dua tu tok guru jawab laju. Yang ni tok guru senyap, sekejap menong lama tok guru. Ingatkan tok guru tak tahu jawapan, bukan. Tapi tok guru kata ginilah, betul dalam syurga semua benda ada, semua benda boleh. Tapi masalahnya, macam mana kamu nak bakar okok tu? Nak bakar okok kena pakai api. Api tak ada di syurga. Kawan tu pun tanya, dah nak ambil api kat mana tu? Api neraka. Mana? Itu berat dia. Itu masalah. Tapi benda ni tak ada hadis lah. Saat kita minta dalil, mana dalil? Tak ada. Dia sembang aja. Nak ceritanya, payah, susah payah kita dunia ni. Allah nak test kita je. Allah nak uji. Sebab tu Allah buat binatang yang haram dimakan sedikit, banding yang halal dimakan banyak. Tapi kenapa nak pilih jalan haram juga? Macam ni, Allah bagi kita peluang, umat Nabi Muhammad bagi yang gagah sungguh. Kita ada jual ubat kuat ni. Mana yang gagah nak nikah lebih seorang, silakan, tak ada masalah. Janji berlaku adil. Tak ada masalah. Allah bagi. Janji berlaku adil saja. Tapi tak nak pilih juga jalan sugar daddy, sugar baby. Nak boleh pilih juga jalan maksiat. Dia jadi sonok tang tu. Jadi sonok jenis perhubungan sulit, perhubungan senyap-senyap dengan bini orang lain. Ni masalah. Padahal bukan Allah sekat terus fitrah manusia. Allah tak sekat. Allah yang cipta kita. Allah tahulah apa kita suka. Allah bagi. Tapi bagi dengan cara yang betul. Tapi kita tak nak ikut cara betul, nak ikut cara tak betul. Tu masalah manusia ni. Degil, suka melawan. Jadi kita kena ubah sikap.
Lepas tu kalau kita orang letak signboard, jangan buang sampah di sini. Orang buang tak situ? Buang, melonggok-longgok sampai tutup signboard. Tulis tu, buang sampah di sini denda 10,000. Memang 10,000 sampah duduk situ. Oh, berlambak-lambak. Tapi cuba tulis, buang sampah di sini. Tak ada siapa buang. Jenis manusia tu begitu. Dia suka lawan. Allah kata jangan dekati zina, lagi dia dekat. Allah kata jangan macam ni, buat juga. Tu. Jadi kita kena ubah. Ubah perangai kita, lawan hawa nafsu kita, sebab itulah dorongan nafsu dan juga iblis. Kita kena bentak dia. Kena lawan dia sungguh-sungguh. Tak boleh buat lembik-lembik, kena lawan sungguh-sungguh. Sebab itulah bagi golongan muda, masa zaman muda ni lah, orang cakap apa, push all out. Buat kau-kau. Setakat mana kemampuan ibadat kita boleh buat. Sebab kalau dalam usia bertenaga 40 ke bawah, masa tu muda lagi, 40 ke bawah ni usia muda, bertenaga. Dalam keadaan tenaga kita kuat, penyakit pun tak banyak lagi waktu tu. Kadang-kadang penyakit pun tak ada lagi. Tengah kuat macam tu pun kita boleh tewas dengan hawa nafsu. Bayangkan 40 ke atas, badan dah mula lemah, jasad dah mula lemah, kekuatan fizikal dah kurang. Macam mana nak lawan nafsu? Sedang masa fizikal kuat pun tak boleh lawan nafsu kalau fizikal lemah. Itu cerita dia. Itu okey lagi. Kalau dalam keadaan fizikal lemah tapi masih lagi boleh gagah pergi masjid semayang apa semua, tapi masih lagi waktu tu kita malas lagi ibadat, malas lagi nak ingat pada Allah. Bayangkan saat sakaratul maut, lagi bertambah-tambah lemah ketika kita waktu tu. Lagi lemah sangat. Tak boleh nak apa, angkat tangan tak larat. Jadi bayangkan, kalau sedang badan tengah larat, boleh semayang sunat pun malas semayang sunat, apatah lagi bila saat sakaratul maut, badan terlampau lemah sangat, lemah daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kemudian datang godaan dan bisikan iblis, agak-agak senang ke susah nak tepis. Itu cerita dia. Jadi sebab tu kita masa dalam bertenaga ni lah kita all out, buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Tak apa, tak ada masalah. Sekejap je hidup atas dunia ni, pejam celik, pejam tak celik-celik. Habis dah. Jadi masa ni lah kita buat sungguh-sungguh. Sebab takut nanti kita menyesal. Bila mati dah, menyesal dulu, silap aku tak buat ni, tak buat ni. Lepas tu nak keluar balik daripada kubur, mana boleh. Kalau takdir kata Allah bagi keluar pun, pakat lari orang dengan kita. Mana tak lari, kawan tu mati dah, tiba datang masjid, dengan Tok Imam lari. Nampak? Macam mana kawan mati dah tiba datang masjid. Gitu cerita dia. Jadi buatlah semasa Allah izinkan nyawa ke atas kita. Tak apa, susah, hidup susah sekejap je dunia ni. Hidup susah miskin, duit tak ada, sekejap saja. Tak payah risau. Yang kita nak risau, susah di alam sana nanti, lagi susah. Susah-susah kita kat dunia ni, boleh minta tolong orang lagi. Orang bagi derma, cakap ni saya tak ada duit ni, PKP ni kerja tak ada. Orang balik bagi derma, bagi bantuan. Paling tidak pun rendahkan muka ni, duduk mengemeh kat luar. Orang bagi juga. Bagi, jangan risau. Akan ada orang bagi. Tapi kalau duduk dalam kubur, nak minta tolong siapa? Nak minta tolong kubur sebelah. Lagi dia buat tak boleh. Hang jawab sendiri dia kata. Nampak? Tak boleh. Waktu tu tak ada siapa boleh tolong kita melainkan amal kita. Jadi kalau tak bawa amal, siapa nak tolong? Tak ada bacaan Quran, macam mana Quran nak tolong? Bacalah Quran masa hidup kat dunia. Semayang sunat, ada semayang, baru semayang boleh tolong kita. Allah akan rupakan amal-amal ni dalam satu rupa makhluk. Semayang akan datang kat kita, tolong kita. Rupa semayang tu akan datang. Macam mana wallahu alam lah. Tapi disebut dalam hadis gitulah, semayang akan datang, tolong kita. Bacaan Quran kita datang, tolong kita. Amal tu akan datang bila ada amal. Bila tak ada amal, tak tahu kan. Jadi itu dia. Dan kita akan sambung kuliah seterusnya nanti dengan izin Allah dan firman-Nya Allah Taala, iaitu ayat yang seterusnya, ya'lamu khainata. Tu ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Nanti sambung kat ayat tu pula dah. Jadi insya-Allah apa yang kita kongsikan ini dapat memberi
suntikan semangat kepada kita bersama dalam untuk kita buat perubahan pada diri kita dari semasa ke semasa. Jangan tuan-tuan, jangan biarkan hidup tuan-tuan ni macam tu saja tiap-tiap hari. Kenalah ada cakap improvement, kena ada perubahan ke arah kebaikan. Tak banyak pun tak apa, sikit-sikit. Macam kita ganjakkan satu batu. Ada batu kecil, hari ni kita angkat ni letak tepi ni, esok angkat ni letak tepi ni. Walaupun memang bergerak ni sikit sangat, tapi kalau dah setahun, panjang mana dah dia pergi batu tu. Begitulah juga dalam hidup kita. Tak boleh buat banyak, jangan sampai tinggal semua. Buat sikit-sikit pun tak apa. Lama-lama sebenarnya kita dah semakin jauh daripada dunia dan dekat pada akhirat tanpa kita sedar. Tapi buat. Jangan hari macam tu juga. Batu tu duduk situ gak, esok situ gak, esok situ gak, dah. Sampai bila? Kalau kita macam tu saja. Jadi kita buat perubahan pada diri kita sedikit-sedikit, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Macam produk perniagaan tu jugalah. Jangan sama je asyik beli satu je, beli dua pula. Contoh. Tu improvement kat tu. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga kita dapat manfaatnya bersama. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.